Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton di luar sana. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersiaran dari studio IPGM dan kita akan ikuti webinar Prospend IPGM penyediaan pemilu ke HLP, HLPS, CBP dan TB dan bersama anda hari ini saya Dr. Zurin Syamsuddin dari Pusat Pembangunan Latihan IPGM. Okey, alhamdulillah bersama kita pada pagi ini ialah Dr. Yazid Abdul Manap, Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan IPGM. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, baik, terima kasih Dr. Zurin. Looking good Doktor. Okey, sebelum kita mulakan dapatlah kiranya saya memperkenalkan sedikit tentang Dr. Yazid. Bermula dengan Diploma Sains dan Pendidikan dalam bidang Fizik dan Maths pada 1987 dari UTM. Kemudiannya doktor melanjutkan pengajian dalam bidang Sarjana Muda Pendidikan, juga dalam bidang Sains dan Pendidikan. Kemudiannya Sarjana Pengurusan Pendidikan UKM, dan seterusnya saya lihat doktor telah pun tamat pengajian PhD Fizik Bahan Semiconductor Penderia Gas dari UTM pada 2009. Doktor, seingat saya doktor adalah telah pun bergraduat dan GOT. Kami diucapkan kepada doktor. Dan soalan saya, apakah yang mendorong doktor untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD walaupun ada orang kata PhD ialah pretty hard to do, project half done, permanent heart damage, premature health deficit dan berbagai lagi akronim. Apa pandangan doktor? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anakku baik lagi cerdik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Prospend IPGM kerana mengundang saya dalam sesi webinar pada pagi ini. Jadi berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Zurin tadi, apakah yang mendorong saya untuk melanjutkan pelajaran? Okey, pertama ialah disebabkan ada beberapa perkara lah. Okay, yang pertama adalah kalau ada satu hadis yang saya sangat tertarik daripada Imam Ghazali, iaitu yang berbunyi makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah ilmu. Okay, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah ilmu. Kemudian dalam ayat Al-Quran, dalam surah Zumar ayat 9, Allah katakan yang maksud dia, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya beruntunglah mereka yang mengambil peringatan atau mengambil pelajaran dan mereka adalah orang yang sempurna akalnya. Dan juga dalam satu hadis daripada Abu Daud, yang diriwayatkan daripada Abu Daud, kepentingan mereka yang menuntut ilmu, iaitu bagi sesiapa yang menuntut ilmu, Allah akan permudahkan laluannya ke syurga. Dan juga malaikat-malaikat akan menadahkan sayapnya untuk melindungi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Dan lagi semua makhluk sama ada di bumi, di langit ataupun di lautan sentiasa mendoakan mereka-mereka yang menuntut ilmu. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu berbanding mereka yang beribadat adalah seperti keutamaan bulan purnama berbanding dengan bintang-bintang lain-lain. Jadi itu adalah pertama. Okay. Kemudian yang kedua, PhD itu sendiri adalah philosophy of degree, yang membawa maksud dia adalah satu peringkat pengajian yang paling tinggi sekali. Okay. Yang akhirnya membawa kepada kecintaan ilmu, okay. Dan juga seseorang itu akan mempunyai falsafah hidup yang sentiasa mencari ilmu, cinta pada ilmu, dan seperti rasmi padi, semakin berisi semakin tunduk.
saya teringat satu kata-kata daripada seorang penulis iaitu Napoleon Hill dalam bukunya Grow and Rich, kalau tak silap. Okey, mereka yang berjaya akan sentiasa menuntut ilmu dalam bidang profesion mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak berjaya, mereka mempercayai bahawa masa untuk menuntut ilmu itu sudah berakhir apabila tamat persekolahan. Jadi berdasarkan pada perkara-perkara tersebut, ini mendorong saya untuk melanjutkan pelajaran. Dan saya teringat juga dengan satu kata-kata daripada saintis Islam yang bernama Ibnu Haytham yang mengatakan bahawa selagi aku masih bernyawa, aku akan gunakan segala tenaga dan kekuatanku untuk menjalankan kegiatan ilmiah yang mana ia akan memberi manfaat kepada manusia yang ingin mencari kebenaran dan menyatakan persoalan dalam pemikiranku dan sebagai bekalan hari tua. Dan yang terakhir, mengapa saya terdorong untuk membuat PhD adalah kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya bersyukur dan terima kasih pada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah menaja saya untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD. Sebenarnya bukan sahaja di peringkat PhD, di peringkat sarjana dan di peringkat ijazah sarjana muda lagi. Jadi saya bersyukurlah kerana Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan peluang dan ruang untuk guru-guru dalam perkhidmatan melanjutkan pelajaran. Jadi peluang-peluang tersebut kita harus gunakan dengan sebaik mungkin. Kita perlu rebut peluang tersebut kerana sebagai salah satu dari cara kita untuk pembelajaran sembahyang hayat, kita tingkatkan ilmu kita melalui pembelajaran sembahyang hayat. Jadi saya rasa soalan tu dah menjawab, jawapan yang saya berikan tu menjawab untuk soalan yang dibangkit oleh Dr. Zurin tadi. Okey doktor, saya sangat tertarik apabila doktor mengatakan bahawa doktor telah tamat mengajar dalam bidang fizik kerana tidak ramai saya rasa orang yang berminat ataupun dapat meneruskan pengajian dalam bidang fizik khususnya. Jadi doktor, mengapa doktor memilih bidang pengajian fizik berbanding bidang-bidang lain doktor? Okey, ini satu juga soalan yang menarik. Okey, jadi ada beberapa sebab mengapa saya berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains itu sendiri ataupun dalam bidang fizik itu sendiri. Okey, pertama berdasarkan pada ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, iaitu surah Iqra, yang membawa maksud bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk. Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah, ia mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Itu yang pertama. Jadi daripada ayat ini, kita ada 4 mesej yang kita boleh ambil daripada ayat ataupun wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ialah mesej yang pertama ialah bahawa Allah itu Maha Besar, Maha berkuasa dan dia menciptakan seluruh makhluk. Yang kedua adalah fakta saintifik, iaitu proses kejadian dan perkembangan manusia. Dan yang ketiga adalah kaedah cara untuk menuntut ilmu, iaitu melalui pembacaan dan penulisan. Dan mesej yang keempat ialah segala ilmu semuanya berasal daripada Allah, termasuk sains dan teknologi, dan Allah boleh beri kepada sesiapa yang disukainya. Itu yang pertama. Jadi berdasar kepada ayat ini, kita boleh lihat mengapa wahyu pertama ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah letakkan sains dan teknologi di situ. Jadi dapat kita buat kesimpulan bahawa kalaulah sains dan teknologi tidak penting, sudah tentu Allah tak masukkan istilah sains dan teknologi ini, iaitu kejadian manusia dalam dalam wahyu yang pertama ini. Jadi ini menimbulkan satu kesedaran, satu motivasi kepada saya untuk menceburi bidang sains ataupun bidang fizik itu sendiri. Dan yang kedua, faktor yang kedua, saya teringat kata-kata
seorang ahli fizik Amerika Syarikat, yang bernama Richard Philip Feynman. Richard Philip Feynman yang mengatakan there is plenty of room at the bottom. Dengan izin Dr. Zurin, there is plenty of room at the bottom. Dengan lain perkataan, iaitu ada banyak ruang di bawah. Jadi apa maksud di situ? Jadi dengan membawa maksud, ada banyak ruang di bawah tu maksudnya. Jadi kalau kita mengkaji pada skala atom, kita ubah suai atom, kita manipulasi atom, kita akan dapat satu penemuan baru yang dipanggil nanoteknologi. Jadi berdasarkan kepada kata-kata Richard Feynman ni, saya telah membuat kajian, iaitu berkaitan dengan dalam bidang kajian saya, iaitu properties of zinc oxide thin film for detecting of carbon monoxide. Jadi di situ saya mengkaji atom dan molekul yang boleh dimanipulasi. Jadi bila kita kaji bahan ini pada skala atom, jadi dia punya sifat-sifat yang tertentu pada skala tersebut. Jadi inilah yang menyebabkan saya tertarik untuk mengkaji dalam bidang fizik ini sendiri. Jadi saya rasa itu saja betul untuk menjawab soalan kedua tu. Okey, baiklah. Umum sedia maklum, apabila seorang itu melanjutkan pengajian di peringkat PhD, mereka akan menghadapi pelbagai masalah. Soalan saya doktor, bagaimana doktor dapat mengupas setiap permasalahan dan apakah kunci utama kejayaan doktor? Okey, ini pun persoalan yang sangat menarik. Memang kita tak dinafikan bahawa PhD itu penuh dengan cabaran dan rintangan. Mustahil kalau kita kata untuk dapat PhD itu adalah satu benda yang mudah. Itu memang mustahil. Memang terpaksa kita melalui liku-liku dan cabaran yang sangat-sangat mencabar. Jadi ketahanan diri itu sangat-sangat penting. Jadi apakah rahsia-rahsia yang mendorong ke arah kejayaan ataupun menamatkan PhD itu sendiri? Pertama, saya teringat kata-kata Dennis Waitley. Dennis Waitley berkata, orang yang menang sentiasa berfikir, saya boleh, sayalah orang itu. Saya boleh dan sayalah orang itu. Jadi berdasarkan pada kata-kata Dennis Waitley ini, iaitu penulis buku The Psychology of Winning, ini menyebabkan saya tertarik. Saya tertarik untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dan terus berusaha untuk menamatkan PhD itu sendiri. Kedua, bila kita mengambil keputusan untuk melanjutkan PhD, jadi kita kena bersedia untuk berkorbankan masa kita, masa bersama keluarga kita, masa kita dengan ibu bapa kita, masa kita dengan masyarakat dan sebagainya. Sebab masa itu akan kita habiskan kepada kegiatan-kegiatan ilmiah ataupun ke arah pengajian kita. Jadi kita kena korbankan masa tersebut. Jadi kita kena bersedia dari segi mental, kita bersedia dari segi emosi, dari segi fizikal dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, kita kena sentiasa yakin. Saya juga teringat kata-kata pemenang peringkat sukan Olimpik, Bruce Jenner, dia mengatakan, tidak ada satu cara lain untuk mencapai kejayaan melainkan dengan kerja kuat. Dan saya teringat satu lagi kata-kata, Longfleet nama dia. Kejayaan tertinggi yang dimiliki ataupun yang dicapai oleh orang yang ternama tidak diperolehi dalam masa yang singkat. Mereka bekerja keras sehingga larut malam, sedangkan sahabat-sahabat mereka sedang nyenyak tidur. Jadi dengan lain perkataan, jadi kita kena korbankan masa tidur kita. Jadi saya teringatlah masa saya buat PhD ni. Jadi bidang kajian saya tadi seperti yang Dr. Zuri maklumkan tadi adalah berkaitan dengan fizik. Jadi penyelidikan yang saya buat adalah berbentuk eksperimen. Jadi saya kena bermain dengan mesin, saya bermain dengan alat-alat untuk memastikan sampel yang saya sediakan itu
boleh berfungsi ataupun boleh boleh maksudnya boleh diteruskan lah. Okey, jadi satu masa jadi saya terpaksa korbankan masa saya, okey, untuk buat eksperimen, dan saya datang pada waktu malam, okey, dengan kebenaran ketua jabatan di Fakulti Sains. Jadi saya pun lakukan pada waktu malam, okey, daripada pukul 8 malam sampailah pukul 5 pagi. Jadi dengan lain perkataan, untuk menyiapkan kajian saya, jadi masa tidur saya terpaksa korbankanlah, walaupun pada waktu siang tu kita berhempas pulas, okey, berada di makmal, tapi kita kena korbankan juga waktu malam untuk meneruskan eksperimen kita yang belum selesai lagi. Jadi itu perkara-perkara yang kita kena terima hakikat berdasarkan kepada kata-kata long fleet tadi. Kejayaan tokoh-tokoh ternama bukan dicapai dalam masa yang dalam sesuatu yang mudah, tapi dengan usaha kerja keras, okey, sehingga larut malam sedangkan rakan-rakan lain sedang nyenyak tidur. Kemudian satu lagi perkara ialah semasa kita lakukan eksperimen ataupun semasa kita melakukan PhD ni, jadi kita kena ramai rakan, okey, kawan biar 1000, okey, ataupun biar ramai kawan, kerana kawan-kawan ni yang akan membantu kita sebenarnya. Okey, jadi kita ada menghadapi masalah, okey, kawan-kawan ni yang akan membantu kita. Mereka lah yang akan memberi motivasi, mereka lah yang akan menerangkan sesuatu konsep yang kita tak faham, dan mereka lah yang akan memberi semangat untuk kita meneruskan PhD ni. Jadi kita tak boleh lone ranger semasa membuat PhD ni. Jadi rakan-rakan ni sangat membantu, dan jika kita rajin membantu rakan-rakan, jadi rakan-rakan ni akan membantu kita sebenarnya. Okay, jadi semasa saya membuat kajian saya, okay, sebenarnya saya telah membantu seorang rakan saya lah, okay, yang sedang buat PhD, yang mana tempoh maksimum untuk dia menamatkan pengajian telah hampir ataupun ada berbaki 1 tahun lagi. Jadi pada ketika itu saya bantu dia untuk menjalankan eksperimen dia, dan akhirnya rakan saya ni berjaya menamatkan pengajian PhD-nya. Dan sebagai balasannya, okey, saya dibantu oleh rakan-rakan first degree untuk menganalisa sampel-sampel yang saya hasilkan, bagi dianalisa di lab ataupun di makmal untuk dilihat strukturnya. Jadi kita kena yakin dan percaya semakin banyak kita membantu orang lain, semakin ramai nanti orang akan membantu kita. Dan yang lebih penting, okey, jadi kita kena sentiasa doa daripada pasangan kita ataupun doa daripada isteri dan doa daripada ibu bapa sangat-sangat membantu kita untuk memberikan kita motivasi untuk kita menamatkan pengajian ini. Dan lagi satu perkara yang sangat penting, okey, kita kena ingat satu ayat Quran yang berbunyi, okey, sabarlah, okey, dan tunaikan solat jika kamu menghadapi kesusahan. Okey, jadi sabar dan solat itu adalah penolong, okey, yang sangat-sangat berkesan bagi membantu kita menghadapi segala dugaan, segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita tak boleh give up lah, okey, kita jangan give up, okey. Jadi rakan-rakan ni lah akan membantu kita. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang mendorong kita berjaya untuk menamatkan pengajian. Yang lebih penting adalah kita kena disiplinkan diri kita. Okay, disiplinkan diri kita. Jadi jika kita sebagai penjawat awam, jadi maksudnya bila kita belajar, kita kena patuh pada disiplin bekerja lah. Kalau kita bekerja daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, jadi waktu belajar pun kena sama juga. Okay, 8 pagi sampai 5 petang. Jadi dan malah lebih daripada itulah. Okay, untuk kes saya ni saya kena datang malam lah, sebab ada ketikanya radas ataupun mesin yang saya nak gunakan tu digunakan oleh pelajar-pelajar sarjana dan juga pelajar-pelajar first degree. Jadi kita kena beralah, okay, biar adik-adik kita gunakan di waktu siang, jadi kita boleh ada kesempatan kita datang pada waktu malam. Jadi disiplin tu sangat-sangat penting lah, okay, sangat-sangat penting, dan kita kena fokus lah, okay, kena fokus. Dan yang lebih penting, bidang yang kita buat tu kita kena minat lah.
Okay, kita kena minat. Jadi kalau kita tak minat memang agak sukar untuk kita menamatkan pengajian kita. Jadi kebetulan bidang yang saya buat ni memang benar-benar saya minat. Okay, jadi itu yang menjadi motivasi kita, motivasi saya, okay, untuk meneruskan pengajian ini sehingga akhir sekali. Dan satu lagi pegangan yang perlu kita ada, jangan balik selagi tak dapat PhD. Itu memang saya berpegang betul pada kata-kata ini. Jangan balik tanpa PhD. Okey, jangan balik tanpa PhD. Ini betul-betul yang terselip dalam pemikiran saya tak akan balik selagi saya tak dapat PhD. Jadi itu sedikitlah Dr. Zurin berkaitan dengan faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita graduate on time. Sebenarnya banyak lagi lah, sebab setiap orang diuji dalam keadaan yang berbeza-beza. Okay, orang tu mungkin diuji dengan ini, orang tu mungkin diuji dengan cara ini dan sebagainya. Jadi dia bergantung pada diri kita lah. Ketahanan tu sangat-sangat penting. Okay, ketahanan diri tu sangat-sangat penting. Sejauh mana kita boleh survival atau sejauh mana kita boleh mengatasi segala halangan dan masalah tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Jadi kita kena sentiasa berdoa, okay, supaya segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah jika ada perkara-perkara tersebut mudah untuk kita menamatkan pengajian kita seperti yang dikendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah, okay, ataupun graduate on time. Jadi sebenarnya banyak lagi lah, itu antara perkara-perkara yang saya sebutkan, faktor-faktor yang mendorong ataupun yang boleh menyebabkan kita menamatkan pengajian. Okay, very inspirational, Doktor. Tapi masih ramai lagi para pelajar PhD ini yang tidak dapat menangani masalah-masalah yang timbul sewaktu pengajian, malahan ramai yang mengalami depresi. Buat doktor pula, pernahkah doktor mengalami depresi sepanjang pengajian? Dan apakah nasihat yang boleh doktor kongsikan dalam mengatasi depresi yang kian meningkat dalam cabaran pelajar-pelajar masa kini? Okey, jadi terus terang, berkaitan dengan soalan ni pun sangat menarik. Okay. Saya bersyukurlah kerana sepanjang pengajian saya tak diuji dengan depresi ataupun saya tak diuji dengan, cakap Melayunya lah depresi ialah tekanan. Okey, tekanan sikit-sikit tu memang ada lah, tapi tekanan yang besar-besar, yang berat-berat memang tak ada. Jadi saya bersyukurlah. Okey, saya bersyukur kerana tekanan yang besar Allah tak uji saya. Tapi bukan bermakna bila tidak ada tekanan yang besar, tekanan kecil atau depresi itu tidak menghantui saya. Sebenarnya ada. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, di tahun pertama. Okey, di tahun pertama apabila saya dapat tajuk kajian untuk dikaji, penyelidik saya ataupun supervisor saya minta saya baca jurnal-jurnal. Okey, baca jurnal-jurnal daripada luar negara. Okey, sudah tentu jurnal tu dalam bahasa Inggeris lah. Okey, sudah tentu jurnal tu dalam bahasa Inggeris. Jadi saya baca tak faham. Okey, baca tak faham. Bukan masalah bahasa tu sendiri. Tak faham konten tu sendiri. Okey, tak faham konten tu sendiri. Okey. Jadi apa saya nak buat? Jadi selama berapa bulan, 1 bulan baca tak faham, 2 bulan baca tak faham, 3 bulan baca tak faham. Okey, banyak tulisan-tulisan berbentuk kamera atau bentuk cacing-cacing yang saya tak faham. Okey. Itu pun sebenarnya adalah satu depresi lah, depresi kecil. Bagi saya adalah depresi kecil. Tapi saya terus cepat ambil tindakan. Okey. Jadi apabila saya tidak faham perkara tersebut, maklum dah. Okey, walaupun di sekolah dulu, okey, sebelum pengajian memang saya mengajar pelajar-pelajar tingkatan 5, tapi label tu tak sampailah. Okey, label di sekolah menengah dengan label pengajian tinggi agak berbeza. Sudah tentu label ataupun tahap pengajian di peringkat universiti agak tinggi berbandingan pengajian di peringkat SPM. Okey, jadi berbalik pada bila saya baca konten-konten berkaitan dengan fizik ni saya tak faham. Jadi kita kena rancang strategi lah. Okey, rancang strategi. Macam mana nak atasi masalah ni?
takkan kita nak tanya dengan supervisor kita. Okay, supervisor boleh memberikan pertolongan yang minimum saja. Okay, dia boleh memberi dorongan, dia boleh memberi jalan. Tapi segala-galanya adalah bergantung pada diri kita sendiri. Okay, bergantung pada diri sendiri. Jadi cara untuk saya mengatasi masalah konten yang saya tak faham ni, jadi saya berusaha untuk memasuki kelas-kelas undergraduate. Okay, undergraduate. Jadi saya masuk kelas-kelas undergraduate, pelajar-pelajar fizik tahun 4, tahun 5, seperti kelas-kelas material science, okay, semiconductor physics, instrumentation, interfacing, semua kelas-kelas yang saya sebutkan ni saya masuk. Okay, saya minta izin dengan pensyarah yang mengajar tersebut, saya nak masuk sebab saya beritahu saya nak refresh, okay, mendalami ataupun saya nak memperbarui lagi ilmu dalam bidang fizik. Jadi selepas mengikuti kelas-kelas tersebut, okay, kepahaman tu berlaku sedikit demi sedikit. Dia tak berlaku baca terus faham. Okay, kepahaman tu berlaku sedikit demi sedikit. Okay, hasil daripada penat lelah kita masuk ke kelas-kelas tersebut. Jadi kemudian ada banyak lagi kelas-kelas yang saya attend sebenarnya. Okay, ada banyak lagi kelas-kelas yang saya attend, termasuk kelas tin film dan teknologi, okay, yang memang betul berkaitan dengan bidang yang saya sedang kaji tu. Jadi apabila saya makin banyak kelas-kelas yang saya hadiri, makin itulah, okay, masa berlalu, jadi saya punya pemikiran makin bertambah matang. Okay, konten saya makin bertambah baik. Jadi selepas daripada itu, bila saya baca jurnal, jadi tak ada isu ataupun masalah. Okay, sebab saya dah dapat ubat macam mana nak atasi masalah yang saya hadapi tersebut. Jadi dengan lain perkataan, bila saya menghadapi masalah, saya terus tackle macam mana nak atasi masalah tersebut. Jadi saya tak tunggu lama, saya terus ambil tindakan. Jadi ketidakpahaman ni saya boleh selesaikan dengan menghadiri kelas-kelas yang berkaitan dengan satu contoh lah. Okay, satu contoh macam mana saya mengatasi masalah untuk memahami konten. Kemudian ada juga, okay, bila kita bermain dengan mesin dan alat, jadi kita ada skill, kita ada kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran menggunakan mesin dan alat. Ini pun satu kemahiran yang kemahiran tinggi yang perlu kita kuasai. Jadi kita tak pernah bermain dengan mesin tersebut. Jadi macam mana cara kita nak mahir menggunakan mesin tersebut? Jadi kita kena belajar jugalah. Okay. Kita kena belajar pertama dengan pembantu makmal. Jadi pembantu makmal akan mengajar kita macam mana menggunakan mesin tersebut. Okay. Dia akan ajar kita daripada A sampai Z. Lepas tu dia minta kita run sendiri ataupun kita kendalikan mesin tu sendiri. Okay. Kemudian yang kedua, saya juga belajar menggunakan mesin ni daripada pelajar-pelajar first degree kita. Tadi saya ada berkata berkawan biar beribu kan. Okay. Jadi rakan-rakan first degree kita ni sangat-sangat membantu. Okay. Mereka dah lama berada di UTM, mungkin 4 tahun, 5 tahun, dan mereka dah biasa menggunakan alat tersebut. Okay. Jadi daripada situ kita belajar cara menggunakan mesin daripada pelajar-pelajar undergraduate tadi. Dan dia sangat-sangat membantulah. Okay. Jadi pelajar-pelajar undergraduate ni, bila kita berbuat baik dengan mereka, okay, kita tidak kedekut, okay, kita rajin belanja mereka makan, jadi mereka sangat-sangat membantu. Okay, sangat-sangat membantu. Jadi prinsip sama ada undergraduate ataupun PhD, kalau gunakan mesin yang sama, kalau cara itulah, tak ada cara lain untuk menggunakan mesin tersebut. Kalau katalah cara itu ialah cara A, jadi dia tak ada cara Z atau cara D dan sebagainya. Cara A itulah cara untuk menggunakan mesin tersebut. Jadi tak nak, jadi kita kena belajarlah. Kita kena belajar menggunakan mesin tersebut sampailah kita boleh mengendalikan mesin tersebut tanpa pertolongan daripada pembantu makmal ataupun daripada pensyarah ataupun supervisor kita ataupun tanpa pertolongan daripada undergraduate. Itu antara perkara-perkara yang yang sebenarnya adalah satu cabaran
Yang mana kalau kita tak tackle, dia jadi satu masalah yang besar. Begitu juga kita nak memahamkan, kita nak memahamkan ataupun kita nak memahamkan bila kita menghantar analisis, bila kita ada sampel ni maksudnya kita ada bahan yang kita hasilkan. Jadi bila kita hantar ke lab, jadi kita nak kena analisis. Jadi kita kena cari orang yang pandai analisis. Jadi orang yang boleh pandai analisis ni adalah biasanya pembantu makmal ni lah. Sebab itu memang kerja mereka, jadi mereka memang mahir. Jadi kita kena berbuat baik dengan pembantu makmal ni sebab mereka sangat-sangat membantu. Dan dalam perjalanan kita, dalam proses kita membuat PhD ni, komunikasi sangat-sangat penting lah. Komunikasi sangat-sangat penting. Jadi kita soft skill kita, kemahiran insaniah kita, strategi kita sangat-sangat penting supaya kita boleh tackle rakan-rakan pembantu makmal ni. Jadi kalau cara tak kena, memang mereka tidak akan beri bantuan ataupun pertolongan kepada kita. Tapi kalau kita gunakan strategi, kita gunakan soft skill kita, macam mana kita nak boleh tackle mereka, rakan-rakan ni semua akan membantu kita lah. Jadi perkara-perkara inilah yang kita perlu beri perhatian, supaya dia tak menimbulkan depresi ataupun tekanan yang besar kepada kita. Jadi alhamdulillah, berkat daripada pertolongan daripada rakan-rakan, dan di samping doa daripada isteri dan juga ibu bapa, jadi alhamdulillah kita berjaya untuk atasi setiap depresi itu. Sebenarnya memang banyaklah benda yang kita nak kata cabaran tu. Jadi bergantung pada cara kita macam mana kita tackle perkara tersebut. Jadi kalau kita gunakan ubat yang betul, cara yang betul, insya-Allah dia sangat-sangat membantu dan boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi, dan dia tidak akan jadi tekanan pada kita dan akhirnya yang akan menyebabkan kita give up dan sebagainya. Ini sangat-sangat pentinglah pada mereka-mereka yang sedang melanjutkan pelajaran di luar sana, cuba tackle masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi harap dapat menjawab soalan yang dibangkitkan Dr. Zurin tadi lah. Okey, untuk makluman semua, Dr. Yazid adalah pensyarah cemerlang yang bertukar kealiran penulisan. Jadi doktor, bagaimana doktor dapat mengaplikasikan ilmu yang doktor pelajari dalam PhD kepada kerjaya doktor kini sebagai Timbalan Rektor Pusat Pembangunan Latihan dan Kajian? Silakan doktor. Okey, PhD itu ialah satu prosesnya. Satu proses daripada A dan penamatnya katalah kalau huruf abjad tu A, penamatnya ialah Z. Jadi dia adalah satu proses pembelajaran sebenarnya. Dan seperti yang Dr. Zurin bangkitkan tadi, memang cabaran untuk membuat PhD ni memang banyaklah. Jadi ketahanan tu sangat-sangat penting lah. Ketahanan diri tu sangat-sangat penting. Contohnya kalau kita buat penyelidikan, bagi kes saya buat sampel. Bila saya buat satu sampel, saya tak tahu sampel saya ni sampel yang berjaya ataupun sampel yang tidak berjaya, ataupun sampel yang saya buat ni berfungsi ataupun tidak, ataupun dalam bahasa mudahnya lah. Jadi bukan semua sampel yang kita buat tu dia terus menjadi ataupun dia terus berfungsi. Sebenarnya ada ketiganya sampel-sampel yang kita buat ni memang tak jadi. Tak jadi. Jadi untuk sampel-sampel yang tidak jadi tu, jadi bila sampel yang kita hasilkan tu tidak menjadi ataupun tidak berfungsi, maknanya kita tak boleh give up lah. Kita tak boleh give up, kita kena hasilkan sampel yang lebih baik lagi. Mungkin keadaan faktor-faktor luaran ni tidak sesuai. Mungkin dari segi suhu tak sesuai, pengudaraan tak sesuai, mungkin dari segi kandungan tak sesuai dan sebagainya. Jadi kita kena cari faktor-faktor tersebut sehingga kita dapat satu sampel yang sangat-sangat optimum. Dalam kes saya tadi yang boleh mengesan gas karbon monoksida. Jadi kita tahu karbon monoksida ni adalah satu karbon yang sangat berbahayalah. Seperti contoh yang paling mudah, karbon monoksida ni adalah
apabila kita hidupkan enjin kereta, jadi keluar asap dari kenderaan. Itu contoh carbon monoxide lah. Jadi saya dalam eksperimen ataupun kajian yang saya hasilkan ni, saya cuba hasilkan satu sampel iaitu zinc oxide yang boleh mengesan carbon monoxide. Yang boleh mengesan carbon monoxide. Jadi sampel yang saya hasilkan ni saya kena doping ataupun saya kena tambah dengan aluminium oxide, baru dia boleh capai ke tahap yang optimum. Jadi proses-proses yang dilalui itu bukan terus menjadi. Dia kena ada macam-macam rintangan, mungkin daripada 10, 5 atau 6 yang tak jadi, 4 yang jadi. Jadi bila kita melalui proses-proses tersebut, dia menjadi lebih menguji kita punya ketahanan lah, jati diri kita. Sama ada kita mampu ataupun tidak untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dengan lain perkataan, bila kita bekerja, bila kita menghadapi tekanan, contohnya kalau kita menghadapi kerja yang banyak, jadi PhD itu telah melatih kita untuk supaya kita tidak give up. Begitu juga di alam pekerjaan, sebagai timbalan rektor, bila kita menghadapi beban kerja yang bertambah, katalah kalau kita nak kata sebenarnya beban kerja itu bukan satu yang membebankan, tapi mungkin kalau tak pandai atasi, mungkin dia boleh jadi satu benda yang depresi, seperti yang Dr. Zurien sebut tadi. Jadi masa buat PhD itu kita dilatih supaya tahan segala dugaan, tahan segala cabaran. Jadi bila kita bekerja, kita akan dilatih sebab kita dah terbiasa dengan dugaan, cabaran dan kesusahan, maka itu sangat-sangat membantulah. Begitu juga untuk mencapai kecemerlangan dalam organisasi, banyak perkara, faktor-faktor yang boleh mendorong kepada kecemerlangan organisasi. Di antaranya ialah tahap ataupun kita punya penguasaan terhadap ilmu kita. Jadi dengan lain perkataan, semasa kita buat PhD, kita dilatih untuk sentiasa mencari ilmu-ilmu baru, sentiasa mencari pembaharuan-pembaharuan baru, penerokaan ilmu-ilmu yang baru. Jadi bila kita berada di alam pekerjaan pun, amalan tu kita kena teruskan. Amalan budaya membaca terutamanya, kita kena teruskan. Jadi kita kena teruskan. Jadi bila kita dah terbiasa dengan amalan membaca itu sendiri, jadi secara tidak langsung kita adalah seorang yang pegawai yang berkompetensi sebab kita mempunyai ilmu yang banyak terhadap terutamanya berkaitan dengan bidang tugas kita. Jadi secara tidak langsung semasa kita buat PhD, kita dilatih untuk sentiasa banyak membaca, sentiasa membuat penyelidikan. Begitu juga di alam pekerjaan, sebagai timbalan rektor pun proses yang sama kita lakukan, terutama sebelum kita membuat keputusan. Jadi semasa PhD, sebelum keputusan yang sama ada kita punya sampel tu berjaya ataupun tidak, berfungsi ataupun tidak, jadi kita kena buat penyelidikan demi penyelidikan. Kita dapatkan data yang boleh menyebabkan kita membuat keputusan dan akhirnya kita dapat keputusan yang optimum ataupun keputusan yang sangat menarik ataupun keputusan yang cantik. Itu juga di alam pekerjaan, bila kita berada di dalam pekerjaan, sebelum suatu keputusan itu kita hasilkan ataupun kita buat, data tu sangat-sangat penting. Jadi data-data yang kita ada membantu kita membuat keputusan supaya keputusan yang kita buat adalah keputusan yang tepat dan tidak diragukan. Jadi proses-proses yang kita lalui semasa membuat PhD itu sangat-sangat membantulah, terutama membuat penyelidikan. Jadi sebenarnya ada banyak perkara proses-proses yang dilalui semasa buat PhD itu akan membantu kita semasa kita bekerja nanti. Begitu juga semasa buat PhD, selepas kita buat penyelidikan, selepas kita buat kajian, kita akan laporkan ataupun kita buat penulisan untuk menyatakan kita punya keputusan daripada eksperimen yang kita hasilkan. Jadi begitu juga dalam pekerjaan, pembacaan dan penulisan ni memang kita tak dapat pisahkan lah. Kita tak dapat pisahkan, sama seperti ataupun dia punya kepentingan seperti dalam surah Iqra yang saya bacakan tadi, yang maksud dia
Allah mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Jadi pembacaan dan penulisan tu adalah satu amalan yang kita tak boleh pinggirkan. Okay, semasa PhD amalan tu kita amalkan, jadi semasa bekerja amalan yang sama kita teruskan. Jadi banyak perkara lah yang boleh membantu. Yang lebih penting lagi, kita bekerja secara sistematik. Okay, bila PhD ni kita buat secara sistematik. Mula-mula kita sediakan sampel, bagi kes saya sediakan sampel, nak sediakan sampel gunakan mesin, okay, alat mesti dah cukup ready dan dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Kemudian tu kita beruji, okay, kita lihat sama ada dia boleh berfungsi ataupun tidak, dan akhir sekali kita buat pelaporan. Jadi benda tu kita bekerja secara sistematik sebenarnya. Begitu juga semasa kita bertugas, kita perlu bekerja secara sistematik. Maknanya bila kita bekerja secara sistematik, jadi maksudnya kita punya organisasi ini akan jadi lebih baik lah. Okay, jadi lebih baik dan akan mencapai kecemerlangan. Jadi sebenarnya banyak Dr. Zurin, kalau nak disebut mungkin dia akan melangkaui masa webinar ni. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah. Okay. Sangat menarik doktor, satu proses yang berterusan dan sistematik. Baik doktor, akhir sekali doktor, apakah nasihat doktor kepada semua warga pendidik yang bakal ditemuduga atau yang sedang sambung pengajian agar mereka semangat untuk tamatkan pengajian mengikut tempoh yang ditetapkan? Okey, ini pun soalan yang menarik, okey, terutama bagi mereka-mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ataupun yang sedang melanjutkan pelajaran. Sebenarnya hidup ni satu pilihan. Okey, hidup ni satu pilihan. Jadi kita ingin melanjutkan pelajaran, itu adalah pilihan kita. Okey, itu adalah pilihan kita dan tak ada siapa yang paksa, itu pilihan kita. Okey. Jadi kalaulah itu pilihan kita, jadi katalah kita dah membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi kita kena hadapi perkara tersebut. Okey, kita kena hadapi tersebut. Katalah kita sekarang nak mohon untuk melanjutkan pelajaran. Jadi kita kena tahulah apa perkara-perkara persediaan-persediaan yang perlu kita lakukan. Okey, yang perlu kita sediakan sebelum kita melanjutkan pelajaran. Jadi alhamdulillah, okay, disebabkan COVID-19 ni, okay, yang melanda negara kita ataupun seluruh dunia pada tahun 2020, jadi banyak bahan-bahan, okay, bahan-bahan bahan-bahan e-learning ataupun bahan-bahan digital dihasilkan, okay, dalam apa bentuk bidang. Okay, terutama berkaitan dengan persediaan untuk menghadapi, contohnya kalau nak mohon HLP, jadi ada proses interview. Jadi kalau kita lihat di YouTube terutamanya ataupun TikTok, banyak bahan-bahan ni telah dikongsi oleh rakan-rakan kita yang telah melalui proses tersebut, yang telah melalui perkara tersebut. Jadi tinggal kita nak dengar ataupun tidak. Jadi persiapan yang terbaik adalah kita kena dengarlah, okey, apa persiapan-persiapan yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di dalam laman sosial tersebut, di dalam YouTube. Jadi sebenarnya banyak tip-tip, okey, yang sangat membantulah, okey, yang sangat membantu kita, yang kita boleh jadikan azimat sebelum kita menghadiri interview ataupun sebagai persiapan kita untuk melanjutkan pelajaran. Jadi alhamdulillah sekarang ni sangat-sangat beruntung berbanding pada zaman saya dulu. Okey, masa zaman saya dulu belum ada YouTube perkongsian seperti ini. Jadi tuan-tuan yang berada di luar sana sangat-sangat beruntung. Jadi gunakan kesempatan inilah, okey, untuk melihat, okey, YouTube ataupun dalam media sosial perkongsian ilmu yang telah dibuat oleh rakan kita yang telah melalui perkara tersebut, yang telah melalui proses interview dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, bagi mereka yang ingin menghadapi temuduga, okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kena kumpulkan bahan-bahan penulisan, penerbitan, okey, penyelidikan, inovasi ataupun konsultansi yang tuan-tuan dan puan-puan buat selama ini. Ini perkara added value lah. Okay, ataupun kita kata nilai tambah,
okey, yang mana bukan semua orang akan lakukan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan di sana ada penulisan, penerbitan, penyelidikan, inovasi dan konsultansi, ini semuanya ada nilai-nilai tambah yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan tempat, okey, dalam HLP ini. Jadi usahakanlah, okey, sebelum di interview ataupun sebenarnya proses untuk belajar ni bukan boleh buat keputusan keluar iklan terus mohon. Sebenarnya perlu melalui persiapan-persiapan lah. Okay. Sekurang-kurangnya setahun ataupun 2 tahun untuk kita melakukan penyelidikan, penulisan, penerbitan, konsultansi, inovasi dan sebagainya. Jadi kalau kita ada perkara-perkara tersebut, dia sangat membantu. Okay. Bukan bermakna kalau tuan-tuan tak lakukan, peluang tuan-tuan tidak ada. Okay. Ini pun bergantung pada nasib tuan-tuan dan puan. Mungkin rezeki tuan-tuan, okay, ada aspek-aspek lain yang menyebabkan panel temuruga tertarik dan memberikan tempat pada tuan-tuan, kita tak tahu. Ini mungkin satu rezeki. Tapi yang biasanya, kebiasaannya penulisan, penerbitan, okay, inovasi, penyelidikan dan konsultasi adalah satu nilai tambah yang sentiasa dilihat oleh panel-panel temuruga. Kemudian kalau kita, satu lagi, okay, banyak siri-siri buku yang dihasilkan oleh mereka-mereka yang berpengalaman ataupun mereka-mereka yang telah membuat PhD. Di IPGM sendiri ada sekarang ni dah masuk siri yang ke-6, okay, my journey, my doctoral journey, okay, siri yang ke-6. Jadi ada siri 5, 4, 3, 2, 1, tuan-tuan boleh dapatkan di website IPGM yang mana boleh diakses secara percuma. Tuan-tuan boleh baca, okay, pengalaman penulis-penulis yang telah melalui proses PhD ni ataupun yang telah menamatkan PhD ni. Jadi dalam tu ada berbagai-bagai perkara yang dikongsikan. Ada yang kongsikan macam mana pengalaman di interview, di temuruga, ada yang cerita masa pengalaman melakukan penyelidikan, ada yang cerita pengalaman menghadapi berbagai masalah dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai pengalaman, okay, yang dicurahkan oleh berbagai-bagai penulis yang telah memiliki PhD. Jadi idea dan input yang diberikan ni sangat-sangat membantu dan mungkin kita akan menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh penulis tersebut. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang sama, kita boleh gunakan strategi yang sama. Jadi dengan lain perkataan, dalam kepala kita ni dah bersedia dengan berbagai-bagai strategi. Kalau kita menghadapi cabaran ataupun kita menghadapi beberapa ujian yang kita lalui. Jadi nasihat saya, tuan-tuan cuba baca, okay, buku-buku yang diterbitkan oleh IPGM ni ataupun mungkin di pasaran pun ada macam-macam buku, okay, yang dikongsi oleh mereka-mereka yang boleh memiliki PhD. Buku-buku tersebut memberikan satu motivasi lah, okay, memberikan satu motivasi untuk kita supaya bila kita peluang HLP ni, okay, kita akan berusaha untuk kita menamatkan pengajian kita. Jadi dia memberikan satu motivasi dan dorongan untuk kita untuk menamatkan pengajian. Okay. Jadi bagi mereka-mereka yang sedang melanjutkan pelajaran, okay, saya teringat kata-kata Tun Dr. Mahathir, perkara sukar jika dilakukan secara berulang-ulang, okay, dengan tekun dan dengan disiplin yang tinggi, akhirnya akan berjaya. Jadi kata-kata Tun ni boleh jadikan kita inspirasi dalam masa kita melanjutkan pelajaran di bidang PhD ni. Jadi sebenarnya tidak ada, seperti yang saya sebut tadi, tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Jadi benda yang berulang-ulang, benda yang dibuat dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggungjawab, akhirnya akan mencapai kejayaan. Jadi PhD seperti yang saya sebut tadi, dia bukan satu jalan pintas ataupun jalan mudah, melainkan dengan kerja keras. Okay. Tidak dapat dielakkan. Kerja keras itu memang ada. Di samping kena smart, okay. Smart dan juga kena bijak. Okay. Kena bijak menguruskan masa, menguruskan, okay, supervisor dan sebagainya. Jadi mereka yang, okay, berkualiti dan mereka yang boleh menamatkan pengajian ni, sudah tentu mereka memiliki ciri-ciri yang istimewa yang mungkin tidak ada pada orang lain. Jadi ciri-ciri inilah yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan,
boleh berjaya untuk menamatkan pengajian tuan-tuan dan puan. Jadi diharap dengan apa yang saya sebutkan ni jadi satu motivasi pada tuan-tuan dan puan untuk menamatkan pengajian tuan-tuan dan puan. Bagi sesiapa yang dapat peluang HLP, jadi kita kena ingat peruntukan yang kita terima tu adalah cukai yang dibayar oleh rakyat. Jadi kita kena pastikan setiap sen, setiap ringgit dibelanjakan untuk kita melanjutkan belajar ni, kita sumbangkan dalam bentuk kita menamatkan pengajian dan akhirnya kita beri sumbangan apabila kita selesai menamatkan pengajian kita nanti. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada pagi inilah. Okey, untuk perkongsian pagi ini. Jadi saya rasa itu saja Dr. Zurin. Kalau ada lagi kalau nak tanya. Okey, itu sangat satu perkongsian yang sangat bermakna. Dan saya ingin nyatakan di sini, para penonton sekalian, saksikan juga video perkongsian daripada saya dan Dr. Sharina bagaimana mendapatkan GOT dalam PhD. Okey, saya rasa itu saja Doktor. Terima kasih kami ucapkan kerana Doktor sudah hadir dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan yang sangat-sangat bukan saja menarik tetapi sangat mendalam untuk kita hayati dan kita praktikan bagi para penonton di luar sana yang sedang ataupun tak melanjutkan dari peringkat PhD, mungkin ianya sangat membantu. Terima kasih Doktor. Okay, terima kasih semua. Salam sejahtera, salam kasih sayang dari saya. Assalamualaikum. Yang ketiga, saya rasa kita perlukan sokongan daripada keluarga. Jadi jangan segan untuk bagi tahu keluarga kita, anak kita, suami, isteri, ibu bapa, adik-beradik supaya mereka memberikan sokongan dan mendoakan kita untuk berjaya dalam pengajian kita. Tak salah kalau kita bagi tahu mereka kerana mereka akan lebih memahami apa yang kita lalui.